Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, semua Perdana Menteri di Malaysia bersatu. Apa isunya? Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya semua Perdana Menteri yang pernah ada di Malaysia setuju isu subsidi bersasar. Ada ramai orang yang cuba menjadikan ianya bahan, menjadikan ianya satu pertikaian, kecaman, mengelirukan, putar belit, putar sana, putar sini. Tapi rupa-rupanya, siapa sangka semua Perdana Menteri setuju isu subsidi adalah perlu bersasar. Termasuklah Najib, Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri Yaakob dan Anwar Ibrahim. Kelima-lima Perdana Menteri ini sebenarnya sama-sama bersetuju, bersatu hati bahawa subsidi bersasar itu perlu. Semua Perdana Menteri Malaysia bersetuju bahawa pelaksanaan dasar subsidi bersasar adalah untuk kebaikan rakyat. Sejak zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Razak lagi, polisi mengenai subsidi bersasar disebut. Semasa membentangkan belanjawan pada tahun 2017, Najib berkata, dasar subsidi bersasar perlu menggantikan subsidi pukal. Menurutnya, dasar subsidi pukal jelas membebankan kewangan negara dan menggalakkan ketirisan. Era pentadbiran Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri kali kedua selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018, mekanisme subsidi bersasar juga ditekankan. Ketika itu, kerajaan memberi jaminan bahawa pelaksanaan subsidi petrol bersasar sampai kepada golongan yang layak. Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula sepakat bahawa hanya golongan sasar iaitu mereka dalam kumpulan B40 dan B60 sahaja berhak menerima subsidi. Muhyiddin juga tahu pada masa ini semua pihak tanpa mengira status kaya atau miskin, warga asing atau tempatan menikmati subsidi yang sama. Malah, beliau sendiri pernah menyatakan bahawa kajian mendapati 50 hingga 51% daripada subsidi kerajaan digunakan oleh mereka dalam kategori orang berada ataupun orang kaya. Melangkah ke era pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan ketika itu sedang mencari mekanisme terbaik untuk merangkas subsidi bersasar. Usaha tersebut, kata Ismail Sabri Yaakob, bagi memastikan rakyat yang berhak tidak tercicir atau tertinggal daripada menikmati subsidi itu. Sehubungan itu, tindakan pembangkang pada masa ini yang terus-menerus mempersoalkan pelaksanaan subsidi bersasar hanya permainan politik kepartian yang tidak menguntungkan rakyat. Ini termasuklah sindiran Mahal Dahni yang mengaitkan kenaikan harga barang juga tidak membantu kumpulan sasar yang benar-benar layak menerima bantuan dan subsidi mendapat manfaat. Dalam pembentangan belanjawan tahun 2024, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan akan melakukan penstrukturan semula subsidi pukal dan ke arah subsidi bersasar. Berbanding pentadbiran Perdana Menteri sebelum ini, buat kali pertama rakyat akan ditawarkan pemberian subsidi bersasar dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Sebelum ini, subsidi kerajaan diserap terus ke dalam harga barangan yang dinikmati semua pengguna tanpa mengira tahap pendapatan serta status kerakyatan, termasuk rakyat asing. Melalui model pindahan tunai bulanan, rakyat dijangka menikmati seperti tambahan gaji bulanan antara RM300 hingga RM400 sebulan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pangkalan data utama atau PADU yang membolehkan pelaksanaan reformasi bantuan sosial rakyat untuk jangka masa panjang.
Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan dan juga kupasan yang paling menarik untuk kita semua. Jadi, bagi mereka yang belum mengisi padu daripada kumpulan B40 dan juga M40, cepat-cepatlah mendaftar untuk mengelakkan anda daripada tidak menikmati bantuan daripada kerajaan yang seperti dicanangkan sebentar tadi, iaitu bantuan tunai untuk semua yang berkelayakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu pindahan tunai secara bulanan itu. Bagi saya, ini satu cara kerajaan yang amat-amat tepat. Kerana apabila pindahan tunai diberikan kepada rakyat terus ke dalam akaun, maka secara tidak langsung ianya tepat diperoleh untuk orang yang tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kadang-kadang saya terfikir juga, kenapa masih ramai orang yang meragui kepimpinan dan juga kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita sekarang. Ini apabila Anwar Ibrahim telah pun naik lagi tangga. Bayangkan saudara, dari nombor 22 kini naik ke nombor 11. Orang Muslim berpengaruh di dunia. Kenapa? Ini yang perlu anda ketahui. Jika dibanding dengan pemimpin-pemimpin politik maupun pemimpin-pemimpin yang sama seperti Anwar Ibrahim di Malaysia, contohnya Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, siapa lagi ya pemimpin-pemimpin Muslim yang ada di negara kita ini, jauh sekali Anwar Ibrahim meninggalkan mereka daripada kedudukan ini. Anwar Ibrahim daripada nombor 22 kini naik ke nombor 11. Muslim berpengaruh di dunia. Ini jawapannya kenapa dia boleh jadi nombor 11 paling berpengaruh. Datuk Seri Anwar Ibrahim menduduki tangga ke-11, naik dari nombor 22 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Muslim paling berpengaruh di dunia. Rekod Perdana Menteri terkandung dalam senarai The Muslim 500 The World 500 Most Influential Muslim 2024. Pada tahun 2022, Anwar berada di kedudukan ke-22 dalam kategori yang sama. Namun, individu dipilih berdasarkan pelbagai bidang termasuk budaya, pemikiran, keuangan dan politik serta melakukan perubahan yang memberi impak kepada dunia Islam atau penganutnya. Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10 ini, iaitu Anwar Ibrahim, menyaksikan beberapa pencapaian yang diiktiraf dunia. Antaranya, kedudukan dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2023 naik sebanyak 4 tangga, iaitu daripada 61 ke 57 daripada 180 negara yang dinilai. Peningkatan skor itu susulan siasatan, tangkapan serta sabitan kes-kes berprofil tinggi SPRM sepanjang tempoh 2 tahun lalu. Dalam masa yang sama, Malaysia disenaraikan di kedudukan kelima daripada 10 negara paling gembira di dunia. Laporan tahun keempat projek Minda Global, Mental State of the World, itu berdasarkan 47 aspek kesihatan mental dalam 6 kategori, iaitu emosi dan pandangan, diri sosial, pemacu dan motivasi, sambungan minda badan, kognisi, kebolehsuaian serta daya tahan. Rata-rata mengagumi pencapaian Perdana Menteri di tangga ke-11 Muslim berpengaruh itu. Dalam masa sama, rakyat mengalu-alukan beliau untuk terus memimpin Malaysia. Ada netizen menulis terbaik Perdana Menteri Anwar
diiktiraf dunia. Hebat Perdana Menteri kita ini. Semoga berjaya mendapat tempat pertama di dunia, amin, katanya. Seorang lagi netizen rakyat Malaysia menulis, moga Allah memberi kesihatan berpanjangan dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, katanya. Seorang juga netizen turut memberikan titipan mengatakan, kita rakyat Malaysia apabila berdoa, jangan lupa sisipkan doa. Kemajuan ekonomi negara kita tercapai dan terpelihara dan menguatkan lagi usaha Perdana Menteri ke-10. Demikian antara komentar warga maya. Saudara-saudara sekalian, dengan penyeneraian Anwar Ibrahim sebagai orang nombor 11 Muslim berpengaruh di dunia, ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim bukanlah Perdana Menteri yang biasa-biasa. Jarang sekali pemimpin-pemimpin di Malaysia ini tersenarai di dalam pemimpin Muslim paling berpengaruh di dunia. Tetapi Anwar Ibrahim berjaya menduduki tangga yang ke-11. Kita ingin ucapkan tahniah, syabas kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan yang seterusnya, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk pencapaian hebat Anwar Ibrahim ini. Semoga dengan komen dan juga doa berkat daripada anda, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat memacu negara ini lebih maju, makmur dan hebat, serta tidak mustahil satu hari nanti Malaysia mempunyai pemimpin yang menduduki tangga pertama di dunia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik, paling besar dan panas hari ini, melibatkan Jana Wibawa dan Muhyiddin Yassin. Akhirnya, Muhyiddin buat satu keputusan yang di luar jangkaan semua rakyat Malaysia, terutamanya para pengikut politik Malaysia. Ini apabila Muhyiddin Yassin henti rayuan di Mahkamah Persekutuan. Ada netizen yang bertanya apakah mimpi Muhyiddin sehingga dia hentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan berkaitan pendakwaan Jana Wibawa ini. Mereka kata adakah dia sudah putus harapan atau berserah saja kepada ketentuan perkembangan dan perbicaraan di mahkamah. Mereka kata apa yang diimpikan oleh Muhyiddin Yassin sehingga dia menghentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah mengemukakan notis untuk menghentikan rayuan bagi kes Jana Wibawa di Mahkamah Persekutuan 2 hari selepas memohon semakan di Mahkamah Rayuan. Notis tersebut dikemukakan melalui firma guaman Chetan Jatwani berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Malaysia Kini. Bekas Perdana Menteri itu didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur tahun lalu atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 3 tuduhan pengubahan wang membabitkan projek Jana Wibawa. Dia dituduh menggunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan ganjaran sebanyak 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos tahun 2021. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa tuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin adalah cacat dan tidak selari dengan kanun tata cara jenayah. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan mengembalikan tuduhan tersebut bulan lalu dengan memutuskan pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah jelas dan tidak kabur. Muhyiddin cuba membatalkan keputusan tersebut di Mahkamah Persekutuan dengan memfailkan rayuan. Tetapi pendakwa Wan Syarudin Wan Ladin menegaskan bahawa
Undang-undang hanya membenarkan kes ini dibawa ke Mahkamah Rayuan kerana ia bermula di Mahkamah Seksyen. Muhyiddin kemudian memfailkan permohonan kepada Mahkamah Rayuan untuk mengkaji semula keputusannya sebelum mengemukakan notis hari ini untuk menghentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan daripada Muhyiddin yang memang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Apakah nasib Muhyiddin selepas ini? Kita pun tak tahulah. Ada juga netizen mereka kata nasib Muhyiddin akan hitam selepas ini, kata mereka. Ada yang menulis tidak lama lagi mungkin Muhyiddin boleh menemankan Najib di Hotel Kajang, kata mereka. Namun demikian, ada juga yang mendoakan supaya perbicaraan Muhyiddin segera selesai dan beliau boleh dilepaskan dan kemenangan berpihak kepada Muhyiddin. Ada pelbagai komen daripada netizen. Apa pula komen daripada anda untuk keputusan Muhyiddin kali ini? Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita yang kita tunggu-tunggu ialah apakah nasib 6 ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokong kepada Anwar Ibrahim. Adakah mereka sudah dipecat, diberikan tunjuk sebab atau dibuang daripada bersatu? 6 ahli parlimen bersatu kata setakat ini tiada surat tunjuk sebab dari bersatu. Itu daripada Syed Abu Hussein. 6 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum menerima sebarang surat tunjuk sebab susulan pindaan perlembagaan yang dibuat oleh parti pada 2 Mac lalu. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, setakat ini tiada perubahan melibatkan status ke-6 ahli parlimen tersebut. Setakat ini tidak ada surat tunjuk sebab dan sehingga kini keadaan kami status quo, tidak ada apa-apa perubahan, katanya ketika dalam sidang media di Baitul Husnan Puchong pada Rabu. Pada 2 Mac, Perhimpunan Agung Khas Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti itu berhubung pelucutan keahlian bagi ahli parlimen yang menyokong pihak lawan. Pindaan perkara 10 perlembagaan bersatu akan membolehkan 6 ahli parlimen mereka yang bertindak menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengosongkan kerusi masing-masing. Selain Syed Abu Hussein, ahli parlimen bersatu lain yang menyokong Anwar ialah Datuk Dr. Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Aziz Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan. Dalam pada itu, ujar Syed Abu Hussein, ke-6 mereka juga sepakat untuk kekal dengan pendirian, menyokong dan membantu Anwar. Tujuan kami menyokong Anwar atas 2 perkara. Pertama, menstabilkan politik negara, memperkukuhkan Perdana Menteri supaya dapat membangunkan ekonomi dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan madani, katanya. Kedua ialah untuk membangunkan kawasan-kawasan kami. Ahli parlimen seperti Jeli, Kuala Kangsar, Bukit Gantang, Gua Musang, Labuan dan Tanjung Karang. Ini matlamat kami dan kami tidak akan toleh ke belakang. Niat kami ialah untuk membantu rakyat dan kerajaan yang telah memenangi pilihan raya dan telah menang majoriti 2/3 majoriti, ujar beliau lagi. Itulah dia keputusan terkini berkait dengan 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Kita tak tahu bila mereka akan dipecat, tapi tak dipecat-pecat lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye.